السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله سميع عليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah, dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita semua untuk datang berkumpul dan untuk sama-sama duduk muzakarah dalam majlis ni. Mudah-mudahan dengan pengorbanan yang telah tuan-tuan buat dan duduknya kita dalam majlis ni, Allah Subhanahu wa taala bagi masuk dalam hati kita semua rasa tanggungjawab atas agama Allah Subhanahu wa taala, untuk diusahakan atas diri kita sendiri, keluarga kita, orang kampung kita dan seluruh manusia, seluruh alam hingga ke hari kiamat. Tuan-tuan yang mulia, Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya asbab kejayaan dunia dan akhirat. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup, maka sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sesiapa yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, sesiapa yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam dunia pun dia sesat, di akhirat pun dia sesat. Tuan-tuan yang mulia, orang sesat biasanya dia akan gelisah. Kita tengok muka dia, kita dah tahu dah dia ni ada tak kena ni. Kerut dahi dia, cara dia memandang, bibir dia, muka, warna wajah dia, kita dah tahu dah bahawa dia ni ada yang dia tak kena ni. Cara dia bergerak, cara dia berjalan, cara dia pandang sana sini, dia tahu ni orang sesat ni. Ini dalam perjalanan dalam dunia ni, tuan-tuan yang mulia. Dalam perjalanan yang orang kiri kanan tempat yang dilalui, ramai yang ada sifat prihatin yang sekian nak tolong untuk bagi apa-apa bantuan, dan malah untuk tunjuk jalan sehingga sampai ke destinasi tempat yang nak dituju pun ada orang yang akan sanggup. Tapi satu orang yang derhaka pada Allah, derhaka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam dunia pun mereka sesat, dalam dunia pun mereka hidup tak tenang, dan di akhirat lebih-lebih lagi, tuan-tuan yang mulia, mereka akan sesat. Dan sesat di akhirat adalah sesat yang satu keadaan, sehingga kalau anak sendiri jumpa ayah dia, anak akan lari, jauhkan diri daripada ayah dia, takut ayah akan pegang dia, bawa masuk neraka sama-sama.
Kalau yang sesat tu suami, jumpa isteri dia, isteri akan lari. Ini keadaan tuan-tuan mulia. Bayangkan dalam keadaan sesat yang begitu rupa, tak ada satu orang pun yang prihatin, tidak ada satu orang pun yang nak tolong, dan tidak ada satu orang pun yang boleh tolong tuan-tuan mulia. Walahum yunsarun. Allah Subhanahu wa ta'ala kata mereka tidak akan diberi pertolongan. Hatta nabi-nabi, orang yang begitu sayang pada umat mereka, tapi apabila umat mereka dah sesat, tidak ingin taat pada Allah dan Rasulnya, hatta Nabi Muhammad sendiri dalam satu dia akan kata pada umatnya, jauh kamu, jauh kamu, jauh kamu. Bayangkan keadaan gelisah, sedih, putus asa yang akan dihadapi oleh orang-orang yang akan sesat besok di akhirat, semata-mata kerana mereka tidak taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam kehidupan dunia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh kerana itulah kita kena yakin dan usaha untuk yakinkan semua orang bahawa kejayaan kita hanyalah dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini, untuk hidupkan agama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah utuskan anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan untuk kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, di kalangan para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling prihatin, yang paling sayang, yang paling sabar, yang paling sanggup untuk bersusah payah semata-mata untuk sampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Baginda dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai nabi, wahai rasul, sampaikanlah oleh kamu apa sahaja yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Ma unzila ilaika min rabbik, apa sahaja yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Murad dia yang dimaksudkan ialah agama yang sempurna, semua sekali. Semua sekali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada sekecil-kecil perintah sehingga sebesar-besar perintah, dan semua sekali larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kena diberitahu, daripada sekecil-kecil larangan sehingga sebesar-besar larangan, menjadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh, sampaikanlah oleh kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Sekiranya kamu tidak lakukan, maka kamu tidak sampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam nak sampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang pelihara kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui segala apa yang berlaku pada kamu, dan dialah yang ambil tanggungjawab untuk bantu kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampaikan. Tuan-tuan yang mulia, lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk usahakan agama ini ialah lafaz baligh, lafaz sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tak kata sebarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tak kata perkataan-perkataan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kata baligh, sampaikan. Baligh daripada mutaaddi, fi'il mutaaddi daripada balagha, sampai. Yang dikatakan sampai, bila saya datang sini, saya sampai ke mimbar.
balagtul mimbara, saya telah sampai ke mimbar. Kalau satu orang diberi apa-apa tanggungjawab, diberi kiriman untuk sampaikan baligh hada, diberi kiriman pada dia dan dikatakan sampaikan perkara ini, maka dari segi lafaznya terus kita faham apa kerja yang dia kena buat. Dia kena ambil barang tu, kena cari orang yang dimaksudkan, addresinya, orang yang ditujukan, dia kena pergi dan bagi sendiri benda tu, barulah dia tunaikan amanah untuk sampaikan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan ya ayyuhar rasul. Baginda dipanggil dengan kedudukan baginda sebagai rasul, dipanggil dengan tanggungjawab baginda sebagai rasul. Ini pun dah bagi tahu betapa besar perintah yang Allah Subhanahu wa taala nak beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan rasul ialah utusan, orang yang dilantik sebagai utusan. Kemudian utusan ni diberi perintah apa? Baligh. Wahai utusan, wahai rasul aku, wahai utusan aku, kamu kena sampaikan. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu apa yang nak disampaikan. Apa benda yang nak disampaikan? Agama Allah Subhanahu wa taala. Ma unzila ilaika min rabbik. Apa saja telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Tapi kepada siapa yang nak disampaikan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaedah Arab, apabila tidak diberitahu maka maksudnya ialah umum. Semua sekali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk dalam nubuah baginda adalah itu semua yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan, tuan-tuan mulia. Agama yang merupakan satu-satunya asbab kejayaan. Sesiapa yang kurang mana-mana bahagian agama, dia akan tanggung kerugiannya. Siapa-siapa yang tidak ada amalan agama, dia akan sesat dengan kesesatan yang nyata di dunia dan akhirat. Dia akan rugi dengan kerugian yang besar dunia dan akhirat. Dia akan gagal dengan kegagalan yang hakiki dunia dan akhirat. Tuan-tuan, agama itu diperintah oleh Nabi, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada semua sekali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia sehingga ke hari kiamat. Besarnya perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah warning pula, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Sekiranya kamu tidak lakukan, maka kamu tidak sampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana perintah yang besar inilah yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan pun akan usaha untuk pergi jumpa umat untuk sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada seluruh umat. Ada di kalangan umat orang-orang yang ada talab, orang-orang yang ada keinginan untuk terima agama Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan umat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah tahu, yang dah ada dapat tanda-tanda baginda adalah nabi, akan jadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia orang baik, orang ada talab dan dah kawan dengan nabi lama dan dah dapat tanda-tanda bahawa kawan ini Muhammad ni akan jadi nabi. Tuan-tuan yang mulia, dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cepat terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mana-mana sahabat yang lain apabila dibentangkan ada keadaan teragak-agak daripada mereka untuk terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebaik saja lafaz terakhir dakwah Nabi selesai keluar daripada mulut baginda, terus bermula lafaz qabul dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mulut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Langsung diterima oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang macam ni pun ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada talab, orang yang ada keinginan. Tapi tuan-tuan yang mulia, di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa ramai orang yang tidak ada talab,
yang tidak ada keinginan, yang membenci, yang lari, yang memerangi, yang memusuhi tuan-tuan mulia. Mereka pun adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun adalah di antara orang yang Nabi diperintahkan untuk sampaikan agama supaya sampai kepada mereka, tuan-tuan yang mulia. Untuk mereka ini macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha, tuan-tuan yang mulia. Kitab sirah penuh dengan penderitaan Nabi, susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan agama ini pada mereka. Tuan-tuan yang mulia, dalam satu bayan Mufti Zainal Abidin bagi tahu, baligh, sampaikanlah, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sampaikan hingga didengar oleh telinga, tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan ialah apa saja tuntutan daripada agama Allah, tuntutan daripada perintah-perintah Allah, hendaklah disampaikan kepada tempat yang berhak untuk dia sampai. Apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, hendaklah disampaikan. Dia ada 4 perkara. Lafaznya kena disampaikan kepada lidah-lidah umat hingga mereka boleh sebut dengan betul. Keduanya, mafhumnya, kefahamannya hendaklah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemahaman umat hingga mereka boleh faham dengan betul. Ketiganya, keyakinan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kenalah disampaikan, menjadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan keyakinan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menunjang masuk dalam hati-hati umat. Dan keempatnya, amalan-amalan atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala kena menjadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada anggota yang berkenaan supaya ayat itu, perintah itu boleh diamalkan oleh anggota yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berkenaan dengan mata kena diusahakan oleh Nabi supaya lidah dapat sebut dengan betul, otak dapat faham dengan betul, yakin dapat yakin dengan betul, dan ayat itu boleh difaham oleh seluruh mata-mata umat dan teman. Ini dia tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berkenaan dengan lidah menjadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan lafaznya supaya disebut oleh umat dengan betul, difaham oleh umat dengan betul, diyakini oleh umat dengan betul, dan lidah seluruh umat dapat amal perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan betul, tuan-tuan. Ini dia tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, dalam bab keyakinan kena diyakinkan bahawa hanya dengan perintah Allah, hanya dengan agama Allah Subhanahu wa taala kita akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Dan kena yakin apa-apa saja perintah yang datang pada kita, perintah Allah, ini perintah Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, perintah Allah patutnya dibesarkan sebagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila amirnya dikenali, maka amarnya, perintahnya barulah dikenali, tuan-tuan mulia. Sekiranya yang keluarkan perintah dikenali, barulah kebesaran perintah tersebut, kebesaran amalan tersebut akan dikenali. Sekiranya yang beri perintah, yang keluarkan perintah tidak dikenali, maka perintah akan dimain-mainkan sahaja, tuan-tuan mulia. Menjadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk usahakan supaya umat, seluruh dunia sehingga ke akhir kiamat kenal perintah, kenal siapa yang bagi perintah, kenal Allah Subhanahu wa taala yang bagi perintah, sehingga seluruh umat dapat kenal betapa hebatnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, Maulana Tariq Jamil pernah sekali dalam bayan dia bagi tahu, dia ada seorang kawan keluar 4 bulan polis ketua di satu balai. Panggil apa ketua balai? OCPD. Saya tak tahu, kalau salah tuan-tuan boleh betulkan. Ketua balai balik 4 bulan dah pakai serban, janggut, Masya Allah, macam Maulana.
kawan Maulana Tariq Jamil, datang jumpa Maulana. Jadi dia ajak kawan ni, tak silap saya namanya Khalid. Khalid ni ajak Maulana pergi khususi seorang lagi kawan yang ada di balai, sedang bekerja di balai. Jadi Maulana pun pergi dengan Khalid tadi. Pergi bukan urusan rasmi, maka pergi ikut pintu belakang. Jaga ada di pintu belakang. Maka Khalid ni dia OCPD balai tu, dia ketua balai tu. Dia kata tolong buka pintu. Dia tak bagi tahu siapa-siapa dia lah. Sebelum keluar 4 bulan dia macam polis biasa, janggut pun tak ada, apa benda pun tak ada. Sekarang balik macam Maulana, 4 bulan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Polis yang jaga kat pintu tu pandang tengok, dia kata masuklah ke depan. Dia tak kenal siapa kan, dia tak cam. Khalid naik angin lah juga. Tolonglah buka pintu, dikuatkan sikit suara dia. Polis tu tengok lagi, supi mana ni, masuklah ke depan. Khalid dah 2 kali tak kenal juga siapa dia. Dia bagi tahu kali ketiga, tolonglah buka pintu, kuat sikit lagi. Polis tu marah lagi, semua kena masuk ke depan. Dah 3 kali macam tu tak nak buka juga. Khalid bagi tu, saya Khalid ketua balai sini. Dia pun tengok betul Khalid, dia bangun selut, saya minta maaf, saya turun pergi ambil kunci, buka cepat-cepat, minta maaf. Maulana kata pada Khalid, Khalid, hari ini aku belajar satu perkara besar daripada kamu. Kata Maulana pula belajar daripada saya apa benda? Selagi pengeluar perintah tidak dikenali, selagi itu kebesaran perintah tidak akan ada dalam hati. Kali pertama perintah keluar dari sama juga, dari Khalid juga, ketua balai juga, tapi yang menerima perintah tidak kenal bahawa perintah ni datang daripada ketua balai. Kali kedua perintah yang sama datang daripada ketua balai juga, tapi masih yang menerima perintah belum kenal yang bagi perintah. Maka perintah diabaikan, malah dilawan lagi. Kali ketiga perintah yang sama datang daripada orang yang sama, ketua balai, tapi masih lagi yang menerima perintah belum kenal siapa yang bagi perintah. Perintah diabaikan, malah dilawan lagi. Pergilah ke depan, lagi kuat suara dia. Tapi apabila diberitahu saya yang bagi perintah 3 kali dah, Khalid ketua balai ini, baru dia kenal, baru dia cam, maka dia selut, dia tabik, dia hormat, dia cepat-cepat minta maaf. Sebab apa? Kalau dia ni marah, maka dia boleh dibuang kerja, tuan-tuan yang mulia. Apabila pemberi perintah dikenali, maka kebesaran perintah terus serta-merta akan masuk dalam hati, tuan-tuan. Sekarang kenapa kita berani tinggal sembahyang? Sebab kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang perintah ratusan kali dalam Quran supaya kita jaga sembahyang kita. Kerana kita tak kenal siapa Allah, siapa yang bagi perintah pada kita, maka perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita abaikan, malah kita lawan senang-senang je, tuan-tuan yang mulia. Allah yang bagi perintah untuk jaga mata kita, tuan-tuan mulia, kita lawan senang-senang je pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kebesaran Allah, keyakinan terhadap Allah tidak ada dalam hati kita. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, riba haram, kita lawan senang-senangnya. Untuk kereta kita berani ambil riba, untuk rumah kita berani ambil riba. Sebab apa? Kita rasa rumah kita lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kereta kita lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh, kamu kena sampaikan kebesaran Allah pada seluruh umat, sehingga umat kenal siapa yang bagi perintah, sehingga kebesaran perintah pun ada dalam hati umat, supaya mereka mampu untuk amal seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perintah yang begitu besar diberi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Medan yang diberi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia di seluruh dunia, tanpa ada sempadan geografi, dan masanya pula ialah sehinggalah ke hari kiamat. Medan yang
cukup luas, sebiji dunia ni tuan-tuan mulia. Di seluruh tempat, seluruh curug, seluruh penjuru dunia, semuanya medan usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masanya pula tuan-tuan mulia sehingga ke hari kiamat. Sebaliknya tuan-tuan mulia, asbab, alat yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tunaikan tanggungjawab yang begitu penting, tanggungjawab yang begitu besar dibanding dengan nabi-nabi yang lain, adalah asbab yang paling sedikit sekali tuan-tuan mulia. Ramai di kalangan nabi-nabi yang lain dilahirkan di kawasan yang dah ada tamadun, dilahirkan di kawasan Palestin, dilahirkan di kawasan Turki dan sebagainya, yang dah memang ada tamadun tuan-tuan mulia. Ada asbabnya, ada pertaniannya, ada asbab-asbabnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tempat yang Quran sendiri bagi tahu, fi wadin ghairi dhi zar'in, satu wadi yang tidak ada sebarang tumbuhan. Bila kata tidak ada tumbuhan, berarti air pun tidak ada, manusia pun tidak ada. Wadi yang lembah Mekah, yang orangnya apabila kebuluh, lapar, tidak ada makanan, mereka sanggup untuk jilat apa-apa saja darah yang mereka jumpa kerana mereka kelaparan, kebuluran tuan-tuan mulia. Mereka tak akan cek dah darah apa ni. Macam tu sekali. Tidak ada asbab tuan-tuan mulia. Kawasan yang tidak ada tamadun, kawasan yang tidak ada asbab, gersang, kering, kontang, harta pun tak ada tuan-tuan mulia. Sedangkan untuk nabi-nabi yang lain, dalam keadaan medan usaha mereka yang lebih kecil, tempoh usaha mereka yang lebih pendek, mereka diberi asbab yang banyak tuan-tuan mulia. Untuk Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala bagi asbab yang sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir daripada keluarga yang miskin. Ayah meninggal masa dalam kandungan, ibu meninggal masa umur 6 tahun. Datuk pun orang miskin, pakcik pun orang miskin. Tidak ada apa-apa dalam kehidupan mereka tuan-tuan mulia. Dan Mekah sendiri tempat yang bukan ramai pun orang tuan-tuan mulia. Diberi perintah yang cukup besar untuk sebarkan agama ke seluruh dunia sehingga ke hari kiamat. Tapi masa yang diberikan 23 tahun. Asbab yang diberikan hanya 2 kaki saja tuan-tuan mulia. Lebih daripada 2 kaki hanya diberi unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk Sulaiman alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala bagi takhta udara tuan-tuan mulia yang boleh ribuan tentera baginda kali berjalan waktu pagi, sepagi perjalanan sejauh sebulan perjalanan dengan unta tuan-tuan, lebih kurang 1000 km. Sepetang perjalanan dengan takhta udara boleh bawa sejauh lebih kurang 1000 km tuan-tuan yang mulia. Diberi pada Sulaiman alaihissalam, yang kawasan nubuah dia begitu sempit, satu negara aja tuan-tuan mulia. Tapi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kawasan nubuahnya sehingga seluruh dunia sehingga ke hari kiamat, diberi hanya 2 kaki dan unta saja tuan-tuan yang mulia. Untuk Nuh alaihissalam yang nubuahnya hanya untuk satu kaum saja tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada baginda Nuh umur lebih daripada 1000 tahun. Masa untuk dakwah saja 950 tahun tuan-tuan mulia. Untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bagi hanya 23 tahun tuan-tuan mulia. Allah Maha berkuasa untuk bagi Nuh alaihissalam umur sampai ribuan tahun tuan-tuan mulia. Allah juga Maha berkuasa untuk bagi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur hari ini pun Nabi boleh masih hidup kalau Allah nak bagi tuan-tuan mulia. Tapi Allah tak bagi 23 tahun jadi bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaib tuan-tuan yang mulia. Nubuah yang begitu besar, nubuah yang begitu lama, diberi masanya hanya 23 tahun.
Tuan-tuan yang mulia, Mufti Zainal Abidin dalam satu bayan bagi tahu bahawa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat baginda, adalah seumpama imam yang musafir bersama makmum yang mukim. Baginda musafir akan pergi dulu pada kita. Baginda musafir, baginda adalah imam kita. Dan kita semua adalah makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang hakikatnya kita makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makmum dari semua hal, tuan-tuan, dalam semua hal. Dalam hal kehidupan kita, baginda adalah imam kita, tuan-tuan. Dalam hal cari makan kita, baginda adalah imam kita. Dalam hal makan minum kita, baginda adalah imam kita. Dalam hal akhlak kita, baginda adalah imam kita. Dalam semua hal, baginda adalah imam kita, tuan-tuan. Dan dalam hal usaha dakwah, baginda adalah imam kita. Tuan-tuan, menjadi tertib apabila imam musafir, makmumnya orang mukim. Apabila imam habis salamnya, sembahyangnya, dia sembahyang 2 rakaat, makmum akan tambah lagi 2 rakaat untuk sempurnakan sembahyang mukim 4 rakaat, maka menjadi tanggungjawab imam untuk iklan imam musafir dan makmum yang mukim hendaklah sempurnakan solat mereka. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda musafir akan teruskan perjalanan baginda, tapi di belakang baginda ada umat yang akan mukim dalam dunia ini sehingga ke hari kiamat. Maka sebelum baginda tinggalkan dunia ini, maka baginda telah iklankan pada kita, aku musafir, aku akan pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua akan mukim dalam dunia ini sehingga ke hari kiamat. Maka menjadi tanggungjawab kamu untuk sempurnakan nubuah aku sehinggalah ke hari kiamat. Balighu anni walau ayah. Lafaz yang sama yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baligh ya ayyuhar rasul, baligh. Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan lafaz yang sama untuk bagi beritahu pada seluruh umat, wahai umatku, balighu anni, hendaklah kamu semua sampaikan bagi pihak aku walaupun satu ayat yang kamu tahu. Tuan-tuan yang mulia, baginda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan agama yang sempurna kepada seluruh umat. Tapi umat ini, oleh kerana mereka bukan Nabi, tapi mereka dalam nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bagi keringanan pada umat ini. Baginda kata balighu anni walau ayah. Untuk Nabi, ma unzila ilaika min rabbik, tapi untuk umat ini walau ayah, walaupun satu ayat kamu kena sampaikan. Tuan-tuan yang mulia, lafaz yang sama yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pula apabila sebelum wafat baginda iklankan, bagi tanggungjawab itu kepada kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang sama, balighu, hendaklah kamu semua sampaikan. Tuan-tuan yang mulia, sebagaimana tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan keempat-empat perkara kepada tempatnya, macam itulah juga sebenarnya tanggungjawab saya, kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan agama Allah pada diri kita sendiri, pada keluarga kita dan pada seluruh umat semua, supaya keempat-empat perkara itu sampai kepada tempatnya. Lafaz perintah Allah Subhanahu wa taala datang pada lidah kita, kefahaman perintah Allah Subhanahu wa taala datang pada otak kita, keyakinan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala datang pada hati kita, dan amalan perintah Allah Subhanahu wa taala datang pada anggota badan kita sepenuh-penuhnya. Tuan-tuan yang mulia, ulama bagi tahu dalam lafaz balighu anni walau ayah ada 3 perkara. Dalam balighu ada taklif, ada membebankan, bagi beban perintah, bagi beban perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi perintah, baginda order, baginda perintah kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah tarik jamin dalam bayan dia bagi tahu bahawa Nabi kumpulkan depan baginda 124,000 sahabat-sahabat lebih kurang, tuan-tuan mulia. Risau rungsing Nabi, sebab Nabi dah tahu bahawa baginda akan wafat, tuan-tuan mulia. Nabi dah bagi tanda-tanda, tahun depan aku tidak akan bersama dengan kamu lagi. Bayangkan tanggungjawab untuk sampaikan satu-satunya asbab kejayaan manusia dalam dunia dan akhirat, tuan-tuan mulia, kepada seluruh manusia, seluruh dunia sehingga ke kiamat,
sedangkan baginda sebagai Rasul akan tinggalkan dunia ni. Dah habis dah masa baginda, tapi manusia akan datang ribuan tahun lagi lepas baginda. Asbab untuk berjaya itu sajalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa risau rongsing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulana Tariq Jamil bagi tahu tuan-tuan mulia, kerana risau rongsing Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz Nabi yang cakap balighu anni walau ayah dapat didengari oleh semua 124,000 sahabat direct, tuan-tuan yang mulia. Macam tu sekali risau rongsing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam balighu ada taklif, ada beban. Nabi sallallahu alaihi wasallam letak beban untuk sampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tuan-tuan mulia. Kemudian dalam anni, balighu anni, sampaikan bagi pihak aku, ada tasyrif, ada kemuliaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita, tuan-tuan mulia? Kita semua adalah muznibun, hamba-hamba Allah yang berdosa. Baginda ialah Sayyidul Ma'sumin, penghulu segala orang yang maksum, tuan-tuan mulia. Baginda adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa, menghadap Allah, depan Allah sendiri, tuan-tuan mulia, di arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu mulia, tuan-tuan mulia. Allah sendiri panggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, tuan-tuan mulia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bagi perintah tu pada kita semua dengan penuh kemuliaan. Kamu semua kena sampaikan, kamu semua yang berdosa kena sampaikan agama ini bagi pihak aku yang maksum, tuan-tuan yang mulia. Allahu akbar. Satu kemuliaan besar Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanggungjawab untuk sampaikan agama Allah Subhanahu kepada seluruh umat, niabatan sebagai penyambung kepada usaha satu orang Rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kemuliaan yang lebih besar daripada itu, tuan-tuan mulia? Kita umat biasa, umat yang berdosa, tapi dapat kerja Sayyidul Ma'sumin, kerja penghulu segala orang yang maksum, tuan-tuan mulia. Satu kemuliaan besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz ani ada tasyrif, ada kemuliaan. Kemudian walau ayat, walaupun satu ayat, walaupun satu ayat. Ada takhfif, tuan-tuan mulia, ada takhfif, ada keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu rata-rata ulama bagi tahu untuk sampaikan agama Allah bukan perlu jadi alim terlebih dahulu. Memang betul untuk mengajar kena jadi alim, tapi untuk sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala walaupun satu ayat dah berhak, dah menjadi tanggungjawab dia, dia dipertanggungjawabkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada orang lain. Tuan-tuan yang mulia, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala cahayakan pusaranya, satu orang yang cukup hikmah dalam usaha agama, yang cukup ada pandangan luas dalam usaha agama. Orang yang mana tak pandai mengucap, tuan-tuan mulia, orang yang tak pandai mengucap, Maulana Ilyas dapat latih jadi da'i Allah Subhanahu wa taala. Mengucap pun tak reti, tuan-tuan mulia, mengucap pun tak reti, tapi boleh jadi da'i, tuan-tuan mulia. Satu ayat pun tak tahu, kalimah pun dia tak boleh sebut, tuan-tuan mulia, tapi dilatih sehingga boleh jadi da'i. Satu orang lewat dengar berita di Delhi, di Nizamuddin, di Bangla Wali Masjid ada satu wali Allah besar. Orang India ni dia ada sifat muliakan alim ulama, muliakan ahlullah. Maka dia datang jalan kaki dari Mewat nak jumpa dengan Ilyas. Dia sampai Nizamuddin, tanya, mana Ilyas nak jumpa? Orang kata dia wali besar. Maulana sambut dia, layan dia. Kemudian duduk dengan Maulana sembang, kemudian dia minta izin nak balik. Maulana kata, lebih kurang cerita saya tak ingat dengan tepat. Maulana kata, kamu nak balik, boleh tak kamu buat dakwah? Kata Maulana, saya nak dakwah apa? Kalimah pun saya tak reti. Maulana kata, tak susah, kalau tak reti pun tak apa. Kalau kita kalimah pun tak reti, nak buat dakwah apa kan? Maulana kata, tak apa, kalimah tak reti pun tak apa, kamu buat dakwah. Dia macam mana Maulana? Dia kata, Maulana kata, kamu dalam perjalanan balik, jalan kaki kan, 80 kilo lebih nak sampai Mewat. Maulana kata, siapa-siapa yang kamu jumpa, kamu bagi tahu, jangan jadi macam saya.
Saya dah umur 60 lebih, gigi dah gugur, kalimah pun tak tahu. Jangan jadi macam saya. Boleh tak? Dia kata kalau macam tu boleh lah. Dia tak payah ucap kalimah. Cuma dia kena bagi tahu orang, jangan jadi macam saya. Dah umur 60 lebih, gigi dah gugur dah, tapi kalimah pun tak tahu lagi. Boleh tak Maulana? Dia kata kalau macam tu boleh. Dia balik. Dalam perjalanan, siapa yang dia jumpa, dia dakwah. Jangan jadi macam saya. Umur 60 dah, kalimah pun tak tahu. Orang kedua, seterusnya dia jalan. Sampai separuh jalan dia dakwah. Dia kata, Allah, kesan dakwah tuan-tuan mulia. Kesan bagi dakwah. Kesan dakwah tuan-tuan, dia islahkan orang yang bagi dakwah itu terlebih dahulu daripada sesiapa yang lain tuan-tuan mulia. Orang yang didakwakan belum tentu dapat hidayat ke tak, tapi orang yang bagi dakwah pasti akan dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah orang-orang lama kita bagi tahu tuan-tuan, pastinya orang yang bagi dakwah dapat hidayat lebih pasti lagi daripada manisnya gula, masinnya garam tuan-tuan yang mulia. Lebih pasti lagi daripada malamnya malam ini tuan-tuan yang mulia. Orang yang bagi dakwah pasti akan dapat hidayat lebih pasti lagi daripada malamnya malam ini. Lebih pasti lagi daripada manisnya gula, lebih pasti lagi daripada masinnya garam tuan-tuan yang mulia. Baru perjalanan dah berlalu, dia terfikir, aku dah bagi tahu orang jangan jadi macam aku, kalimah pun tak ingat, dah umur 60. Dah aku nak ingat kalimah bila? Dia pusing balik, datang jumpa Maulana. Jadi anak murid Maulana tuan-tuan mulia, belajar dengan Maulana, buat usaha dakwah dengan Maulana, bagi hidup dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak tahu kalimah pun tuan-tuan mulia, boleh jadi da'i tuan-tuan mulia. Nabi takhfifkan untuk umat ini, Nabi ringankan untuk umat ini, kena sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala walau ayah, walaupun satu ayat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum faham betapa besarnya tanggungjawab yang telah diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan mereka sendiri lihat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam susah payah dalam sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, bagaimana diberitahu tadi di kalangan umat, ada orang yang tidak ada talab, tidak ada keinginan. Baginda juga dihantar untuk mereka. Baginda dihantar untuk mereka untuk usahakan daripada keadaan mereka tidak ada talab, tidak ada keinginan. Mereka yang melawan, mereka yang menentang, mereka yang sanggup perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihantar untuk pujuk rayu mereka supaya mereka akhirnya akan jadi ahli syurga, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan biasa tahu, biasa dengar kisah Wahsy radhiyallahu anhu. Macam mana beliau satu orang yang lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada talab, tapi sekarang kita sebut nama beliau Wahsy radhiyallahu anhu tuan-tuan. Beliau bunuh Hamzah radhiyallahu anhu semata-mata kerana tamak untuk dapatkan hadiah dan juga janji kelepasan. Bunuh Hamzah radhiyallahu anhu dengan cara curi tuan-tuan mulia. Tombak dengan cara curi dari belakang. Dan beliau lari. Tapi tuan-tuan, beliau juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah orang yang Nabi diutuskan untuk usahakan sampaikan agama Allah pada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar surat pada Wahsy. Wahai Wahsy, tidakkah kamu ingin menerima Islam? Wahsy jawab balik, wahai Muhammad, Islam kamu. Dalam Quran bagi tahu bahawa sesiapa yang berzina, bunuh orang, maka dia dapat dosa besar, dia akan mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam yang kamu ajar aku janji macam ni, sedangkan akulah pembunuh, akulah penzina. Macam mana aku nak terima agama kamu? Mengetahui jawapan daripada Wahsy radhiyallahu anhu, Nabi hantar surat lagi tuan-tuan. Allah Subhanahu hantar ayat lain bagi tahu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang beriman dan bertaubat dan buat amalan yang soleh, maka mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala keburukan mereka akan ditukar menjadi kebaikan.
Nabi hantar jawapannya kepada Wahsy. Wahsy baca. Wahsy kata, balas balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala letak syarat kena beriman, bertaubat dan buat amalan soleh. Aku orang jahat, mana mungkin aku boleh jadi orang soleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jawapan Wahsy, tahu jawapan Wahsy, Nabi rusau runsing. Allah Subhanahu wa taala hantar ayat lain. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah ampun semua dosa kecuali yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan untuk semua, untuk sesiapa saja dikehendaki oleh Allah. Wahsy dah tak ada jalankan. Semua Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak ampun dosa syirik je. Semua dosa lain, zina ke jahat macam mana pun Allah boleh ampun. Tapi Allah letak akhir tu liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dihantar pada Wahsy. Wahsy jawab balik, wahai Muhammad, Allah kata dia akan ampun untuk siapa yang dia kehendaki. Mana aku nak tahu Allah nak ampun aku ke tak? Aku tak nak masuk Islam. Macam ni tak ada keinginan, tak ada talab, tuan-tuan muda. Dan dia pembunuh pakcik kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi usaha sampaikan agama pada dia berkali-kali, tuan-tuan mulia, sehingga ayat seterusnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa kamu semua sekali. Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan mulia, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi hantar pada Wahsy. Wahsy baca ayat ni, tuan-tuan, tak ada jalan lain, dia kena datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang yang ada talab pun Nabi usahakan, untuk yang tidak ada talab pun Nabi usahakan, tuan-tuan mulia. Tuan-tuan yang mulia, malam jumpa dengan satu Habib Pak Kiai di Indonesia. Dia bagi tahu Nabi Nuh pernah kata, Allah Subhanahu wa taala kata pada Nabi Nuh, sesungguhnya aku rindu dengan hamba-hambaku yang berdosa lebih daripada hamba-hambaku yang taat. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, tuan-tuan mulia, zat yang maha penyayang, tuan-tuan. Dia kata, sesungguhnya aku rindu dengan hamba-hambaku yang berdosa lebih daripada hamba-hambaku yang taat, tuan-tuan mulia. Allahu akbar. Tuan-tuan yang mulia, apabila hamba yang berdosa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat gegak di langit sana, tuan-tuan. Hari ini satu hamba Allah telah berdamai kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat tahu bahawa Allah sayang pada hamba-hambanya. Nabi pun bagi tahu, tuan, sayangnya Allah pada seorang daripada hamba-hambanya lebih lagi daripada seorang ibu sayang pada anaknya 70 kali ganda, tuan-tuan yang mulia. Allahu akbar. Habib itu terangkan, ibu kalau hari raya beberapa orang anak ada bersama dia dan ada yang tak ada bersama dia, dia akan menangis untuk siapa, tuan-tuan yang mulia? Dia akan menangis untuk siapa? Dia akan menangis untuk anak ni yang tak ada dalam masa makan pagi raya, tuan-tuan yang mulia. Allah sayang dengan hamba-hambanya, tuan-tuan yang mulia. Allah kata, aku rindu dengan hamba-hambaku yang berdosa lebih daripada hamba-hambaku yang taat. Allah sayang, tuan-tuan mulia. Dalam hadis bagi tahu, Allah Subhanahu wa taala gembira apabila satu orang hamba dia bertaubat lebih daripada satu orang yang bawa bekalan dia dalam perjalanan di padang pasir dengan untanya. Tiba-tiba dia berhenti, untanya hilang. Makanan, minuman semua atas unta hilang. Tak nampak, tak boleh nak trace. Dia di padang pasir, dia tunggu tak datang. Akhir dia kata, daripada aku sudah payah pergi cari, baik aku tunggu di sini sehingga aku mati. Dia tunggu, dia terlena. Dia sedar-sedar
unta dia dengan semua barang-barang dia lengkap ada depan dia, tuan-tuan mulia. Dia punya gembira, lebih gembira daripada orang yang sudah dijatuhkan hukuman bunuh, dibuang kes, tuan-tuan mulia. Sebab dia memang dah tunggu mati dah. Dia tertidur, tiba-tiba dia bangun, unta lengkap dengan semua bekalan ada depan dia. Dia punya gembira. Dia kata, wahai Allah, kamulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Kerana dia terlalu gembira sehingga dia boleh tersilap, tuan-tuan mulia. Dia kata, Allah, wahai Allah, kaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu, tuan-tuan mulia. Dia punya gembira macam tu, Allah gembira lebih lagi dengan satu yang taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik pada kita semua untuk taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk usahakan semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala boleh bertaubat, berdamai balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum terima tanggungjawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat juga telah korban habis-habisan untuk sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, agama yang sampai pada kita bukan sampai dengan senang-senang, tuan-tuan mulia. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri korban habis-habisan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hal lapar baginda, hal kebuluh baginda, tuan-tuan semua tahu. Kita baca dalam ta'lim kita kisah sahabat, macam mana hal kebuluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan boleh bayangkan kehidupan di Madinah. Macam mana kehidupan Madinah, kehidupan yang sedih, tuan-tuan mulia. Kehidupan yang sedih sebenarnya, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tuan-tuan mulia. Hamzah radhiyallahu anhu, pakcik kesayangan Nabi, telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa perang Mu'tah, tuan-tuan yang mulia, Nabi hantar Zaid bin Harithah jadi amir. Sekiranya beliau meninggal, Ja'far bin Abi Talib jadi amir. Siapa mereka ni, tuan-tuan mulia? Zaid bin Harithah adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua biasa dengar kisah macam mana Zaid radhiyallahu anhu punya sayang dengan Nabi. Dia jadi hamba, dihadiahkan oleh Khadijah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sayang pada Nabi sehingga bapaknya, pakciknya bila tahu Zaid ada di Mekah, datang bawa harta untuk tebus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak telah datang, pakcik telah datang, dan mereka pujuk Zaid radhiyallahu anhu untuk balik bersama mereka. Nabi kata, kalau Zaid nak balik tak payah bayar apa-apa, bawa dia balik. Tapi tuan-tuan mulia, Zaid radhiyallahu anhu kata pada bapaknya, tak mungkin saya tinggalkan orang ni dengan apa-apa kebaikan yang lain. Tuan-tuan mulia, Zaid jawab direct pada ayahnya, tak mungkin saya tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bapak dia reda melihat keadaan baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keinginan Zaid radhiyallahu anhu untuk jadi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus ambil Zaid letak atas riba. Nabi kata, Zaid mulai daripada hari jadi anak angkat aku. Tuan-tuan boleh bayangkan, semua anak lelaki Nabi meninggal ketika kecil, hanya Zaid yang jadi anak angkat Nabi sallallahu, anak lelaki yang sampai dewasa boleh dihantar untuk jadi amir jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa sayangnya Nabi pada Zaid radhiyallahu anhu. Zaid inilah yang dihantar untuk mati syahid. Nabi sendiri bagi berita gembira, bagi satu berita bahawa Zaid akan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan mulia, pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajahnya, perawakannya dan badannya biji macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan mulia. Orang boleh bertukar, tengok Nabi dengan Ja'far, orang boleh bertukar mana Muhammad mana Ja'far, tuan-tuan mulia, kerana mereka sama dari segi rupa paras, tuan-tuan mulia. Baru umur 36 tahun masa tu dihantar, dan Nabi bagi berita dia akan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak-anak yang kecil, tuan-tuan mulia. Bayangkan penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, berita seorang syahid, orang ni syahid, orang berita yang biasa di Madinah, tuan-tuan mulia. Ayah yang syahid, anak masih bersemangat lagi untuk keluar dalam syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada wanita-wanita di Madinah kahwin 3 kali. Suami pertama syahid di jalan Allah,
Kahwin yang kedua syahid di jalan Allah. Kahwin yang ketiga syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita-wanita di Madinah tuan-tuan yang mulia, yang 4 puteranya semua syahid di jalan Allah, mata-mata dalam usaha untuk sampaikan perintah balighu anni walau ayah. Ini kehidupan Madinah, korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana pengorbanan macam ni, agama sampai pada kita tuan-tuan mulia. Dan tuan-tuan yang mulia, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah adalah perintah yang umum untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'un wa yusma'u minkum. Kamu dengar elok-elok sekarang, lepas ni akan didengari daripada kamu. Maknanya tuan-tuan mulia, agamanya akan berterusan dibawa daripada mulut ke mulut, daripada mulut ke mulut, daripada generasi ke generasi, sampailah ke hari kiamat. Semua orang daripada umat ni termasuk dalam nubuah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana imam tadi tuan-tuan yang mulia, imam tadi keadaan muslimin yang bagi tahu macam mana. Imam tadi dia dah selesai 2 rakaat dia, makmum yang mungkin akan teruskan semayang mereka. Teruskan semayang mereka 2 rakaat lagi. Apabila semua makmum dah selesai daripada semayang mereka, barulah imam akan angkat tangan, doa sama-sama. Inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi ada doa yang khusus. Nabi-nabi lain telah doakan masa hidup mereka lagi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak guna doa yang khusus ini, sebab baginda adalah imam musafir yang akan tunggu doa bersama makmum-makmum yang mungkin tuan-tuan mulia. Walaupun baginda tahu cucu baginda akan dipancung, cucu baginda akan diracun tuan-tuan mulia, baginda tidak guna doa baginda untuk keselamatan keluarga baginda tuan-tuan mulia. Sebaliknya baginda akan tunggu semua makmum selesai di padang kiamat, di padang mahsyar nanti. Apabila Allah Subhanahu dalam keadaan murka, baginda akan gunakan doa khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk doa di belakang semua makmum baginda depan Allah Subhanahu wa taala, minta Allah Subhanahu wa taala mulakan hisab, selesai semua masalah seluruh manusia di padang mahsyar tuan-tuan mulia. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita semua termasuk dalam nubuah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan nabi, kita umat yang berdosa, tapi tanggungjawab kita kena sampaikan agama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi sampaikan kepada siapa tuan-tuan mulia? Kepada seluruh dunia sehingga hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat telah korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang giliran saya dan tuan-tuan untuk korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ni siapa insya-Allah? 4 bulan tunai insya-Allah. Belajar korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bangun tuan insya-Allah. Bangun tuan, bagi lagi dan lagi. Kita tak tahu kali mana kita bagi, nama kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi dengan sungguh-sungguh. Belajar tawakal. Memang kita tak ada tawakal, tapi kena belajar tawakal. Kalau adalah Allah, belajar praktikal tawakal tuan-tuan. Serah urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah dia maha kuasa. Dia boleh buat yang susah jadi mudah. Yang lambat dia boleh percepatkan. Yang rumit dia senangkan. Semua dia boleh buat tuan-tuan. Kita belajar serah urusan kita pada Allah. Kita buat apa yang kita mampu sebagai ikhtiar, sebagai asbab. Terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tuan insya-Allah. Dalam susah payah kita ni ada hidayat tuan-tuan. Janji hidayat daripada Allah. Siapa lagi bangun tuan insya-Allah? Pagi atau sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. RM1 belanja di jalan Allah diganda sampai 700,000 kali ganda. Satu amal di jalan Allah diganda sampai 490 juta kali ganda. Allah Akbar. Siapa insya-Allah? Jadi tuan-tuan yang mulia, tiap-tiap minggu yang kita diberitahu inilah keadaan markas kita nak keluarkan jemaah tuan-tuan. Ini takaza besar. Apabila jemaah dapat dikeluarkan, umat dapat bergerak untuk agama Allah Subhanahu wa taala,
maka kesan besar dalam umat, tuan-tuan mulia. Untuk orang yang keluar pun besar kesan dia, untuk keluarga yang ditinggal pun besar kesan dia, dan untuk tempat yang di jemaah pergi pun besar kesan dia, tuan-tuan mulia. Di sebanyak-banyak jemaah kena dihantar keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang akan nak keluarkan ni, tuan-tuan mulia? Kita semualah, saya dan tuan-tuan kena berusaha, kena sungguh-sungguh buat usaha di mahallah masing-masing, di tempat kita, kampung kita, tuan-tuan mulia, medan kita, seluruh umat Islam di kampung kita, tuan-tuan mulia. Jadi kita balik usaha sungguh-sungguh, buat musyawarah betul-betul insya-Allah, dan bagi masa dengan penuh amanah, tuan-tuan mulia. Pergi jumpa saudara kita dengan penuh kasih sayang, bagi kelebihan, bagi kepentingan pada mereka, sehingga mereka boleh disediakan untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua azam insya-Allah. Balik selama seminggu, minggu depan sama ada kita datang boleh bawa jemaah tunai dah insya-Allah, untuk usahakan sebelum cuti sekolah ni. Dan juga paling kurang kita dapat bawa azam yang baru insya-Allah. Kalau tuan-tuan masih tuan-tuan dah bagi azam satu jemaah, balik buat usaha, fikir betul-betul, minggu depan kita datang bawa azam 2 jemaah kita akan keluarkan. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Semoga Allah bagi taufik untuk kita amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.